Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dah selesai menyambut bulan Ramadan dan sekarang masih lagi pada bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Syawal ni Allah panjangkan umur kita, boleh kita habiskan kehidupan kita ni, masa yang Allah berikan kepada kita habiskan untuk Allah. Ulama bagi tahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu dalam sepotong hadis ini yang bermaksud, apa kata baginda, sesiapa yang akhir hidupnya dia boleh sebut la ilaha illallah, akhir hidupnya dia boleh sebut Allah, maka orang itu penduduk syurga. Ingatlah tuan-tuan, akhir zaman kalam Allah orang buat main. Kalam Allah ni tak boleh buat main. Masuk dalam jamban, kita masuk dalam jamban pun hukumnya haram. Sebab itu hati-hati dengan kalam Allah. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, buka dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, bila kita menggantung kalam-kalam Allah di rumah Allah Muhammad dan ayat-ayat Quran, kita gantung di rumah, dan gambar-gambar kita di atas atau gambar-gambar lain di atas, maka hukumnya adalah makruh. Dan apabila kita menghina pula, hukumnya jatuh kafir. Ingatlah tuan-tuan, ni akhir zaman. Bila akhir zaman ni, orang tak suka sebut, tak suka nak sebut kalam Allah. Akhir zaman bila dunia dekat dengan kiamat, kalam-kalam Allah orang tak suka sebut dah. Orang suka berhibur. Orang lebih suka berhibur, dan orang lebih suka hiburan-hiburan. Cuba kita muhasabah pada bulan Ramadan, masjid surau penuh. Penuh masjid surau. Masuk bulan Syawal balik, kosong balik. Yang datang siapa? Orang ni ke? Yang tak larat, nyandor-nyandor dinding. Yang orang ni juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, untung Allah pilih tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni hujung hidup kita mati. Hujung hidup kita mati ya. Banyak duit macam mana, banyak bini macam mana, ya. Rumah kita sampai mencakar langit. Hujung hidup kita mati. Mati ya. Itu yang berlaku di Turki masa gempa bumi tu, tuan-tuan. Mati yang dah sahih mati 41,000. Itu yang dah tahu. Yang tak tahu wallahu alam. Ada seorang hamba Allah, Allah selamatkan dia. Semasa dia ditimbus dalam tanah, bomba penyelamat datang, dia masih hidup. Itu yang dia beritahu dengan bomba, dengan orang yang hidup. Dia pun masa tu hidup pula, Allah masih panjangkan umur dia. Masa dia ditimbus dalam tanah, atas kehendak Allah, kun fayakun. Allah kata jadi. Allah kata idak. Tuan-tuan, dia masih hidup. Apa kata dia? Masa aku ditimbus dalam tanah, aku rasa aku dah mati. Aku didatang oleh malaikat Munkar Nakir. Malaikat tanya dengan aku, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Malaikat tanya dia. Tuan-tuan,
Tu dia kata, aku dah mati tapi Allah hidupkan aku balik. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, man ikhwanuka. Malaikat tanya dalam kubur. Bila penyelamat ambil dia selamat, dalam masa dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tu, tuan-tuan, dia tak ada jawab. Dia tak jawab. Itu ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Bila orang yang melanggar perintah Allah, dia mati, belum sempat bertaubat kepada Allah, itu malaikat Munkar Nakir datang dalam kubur, tanya orang ni jawab apa? La adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu Tuhan aku. Aku tak kenal Tuhan aku. Aku tak tahu Nabi aku. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Itu yang dia masa dekat hospital, apa kata dia? Kamu jangan jadi macam aku. Masa aku hidup, aku tak semayang. Masa aku hidup, aku meringankan semayang. Masa aku hidup, aku tak kenal Tuhan aku. Sekarang aku bertaubat kepada Allah. Hikmahnya gempa bumi, aku bertaubat kepada Allah. Aku takkan tinggal semayang ni. Nampak tak? Dalam Al-Quran, Allah dah beritahu dah. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban dimasuk dalam neraka Sakar? Penduduk neraka Sakar jawab, lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka Sakar sebab kami tak semayang. Kami merengang-rengangkan semayang. Muazzin melaungkan azan, rumah kami mencakar langit. Kami duduk dekat dengan masjid. Kami tak mau datang semayang berjamaah. Kami tak mau sembahyang. Kami sibuk dengan duit kami. Kami sibuk dengan dunia kami. Tentang buka kalam Ibrahim Adham. Apa kata Ibrahim Adham? Ibn Adham ni dulu dia sultan, dia raja. Bila dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermusafir daripada negeri Iraq tu, daripada negeri Baghdad menuju ke Makkatul Mukarramah. Satu pendapat mengatakan Ibn Adham ni setiap satu langkah semayang sunat 2 rakaat. Ni Ibn Adham. Kita datang masjid semayang sunat, malas. Ni Ibn Adham, kekasih Allah. Apa kata dia? Kamu jangan bertuhankan selain daripada Allah. Kamu jangan banyak Tuhan. Kalau kamu banyak Tuhan, kamu tak selamat dalam kubur. Kamu tak selamat dekat negeri akhirat. Dia kata Ibn Adham. Ibn Adham ni seorang wali Allah. Dia suka musafir. Itu pada satu hari dia musafir, dia nak berak, nak buang air ya, tuan-tuan. Nak masuk jamban, kata penjaga jamban, wahai lelaki tua. Dia tak kenal Ibn Adham ni, tuan-tuan. Wahai lelaki tua, kau nak masuk dalam jamban ni, kau kena bayar. Rupa bayar masuk jamban ni bukan zaman sekarang ni, zaman dulu ada dah, bro. Zaman dulu ada dah. Itu kata Ibn Adham, kena bayar. Iyalah kena bayar. Kalau kau tak bayar, kau tak boleh masuk. Menangis Ibn Adham. Kenapa Ibn Adham menangis? Bukan disebab dia tak ada duit. Dia orang kaya, tuan-tuan. Apa kata dia? Nak masuk tempat najis, nak masuk tempat hina pun kena bayar. Macam mana nak masuk dalam syurga Allah? Macam mana amalan aku dah cukup? Tuan-tuan, sebab itu kita kena banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Adakah kita ni layak nak masuk dalam syurga Allah? Dan adakah kita ni layak nak digelar hamba Allah? Ataupun kita ni hamba nafsu, hamba syaitan, hamba dunia, hamba manusia? Adakah kita ni layak nak kita ni gelaran hamba Allah tu, adakah layak untuk kita? Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Tu orang soleh ni malam-malam menangis. Wanita-wanita solehah malam-malam menangis. Tuan-tuan, ni orang soleh. Tuan buka sejarah para sahabat. Tuan buka sejarah tentang isteri-isteri baginda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka sejarah tentang baginda macam mana dia malam hari. Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah. Tuan-tuan tengok panas. Memang ada hadis. Dalam hadis sebab apa? Bila dunia dekat kiamat, bumi akan panas dalam masa 4 bulan. Dah habis 4 bulan, dia akan panas dalam masa 8 bulan. Bila habis 8 bulan, dia akan panas berapa tahun? Tak silap aku 2 tahun ke 3 tahun. Memang ada hadis, tuan-tuan. Memang ada hadis. Ni benda ni semua akan berlaku. Sebab Nabi ni, kalam Nabi ni dia benar, dia sidik, dia bukan kazib. Ni Nabi, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, malam ni aku nak cerita sikit bab perihal penduduk neraka dalam neraka semasa Nabi Isra' Mi'raj. Dalam neraka, siapa penghuni neraka? Siapa selamat dalam neraka? Itu yang Fatimah Zahrah anak Nabi ni, tuan-tuan. Fatimah Zahrah ni wanita syurga. Dia wanita yang baik, wanita yang taatkan suami,
Wanita yang taat, anak yang taatkan ayahnya. Ni Fatimah Zahrah, wanita syurga, tuan-tuan. Kalau kita baca kitab sirah nak menangis. Itu kalau buka dalam sepotong hadis lagi, itu yang masa Nabi tengah mengajar sahabat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, nanti ada umatku, dia tak pernah duduk dengan aku, dia tak pernah tengok aku, tak pernah makan dengan aku, tak pernah dengar aku tazkirah, dia tak pernah ikut aku berjuang, dia tak pernah tengok pipi aku, tak pernah tengok mata aku, tapi dia adalah kekasih Allah, dan Allah muliakan hidupnya, dan Allah muliakan nanti dia di negeri akhirat. Itu sahabat pun tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, siapa dia? Apa kata Nabi? Dia tak berada pada zaman aku, dia lahir pada ketika aku wafat. Itu sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, siapa dia? Dia adalah umatku yang bertakwa, dia adalah umatku yang saleh, dia adalah umatku masa aku tak ada, dia tak kenal aku, tak jumpa aku, tak pernah duduk dalam majlis aku, tak pernah makan dengan aku, tak pernah ikut aku berjuang, tetapi dia ikut sunnahku, dia ikut perjuanganku, dia ikut syariatku. Tuan-tuan, ingatlah tuan-tuan, kan tuan-tuan sayangkan Nabi, ikut sunnah Nabi. Ni kain sugi ni sunnah Nabi, nampak macam biasa tuan-tuan. Benda yang kecil macam ni kita tak boleh nak beramal, macam mana kecintaan kita dengan Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan muazabah, kenapa di Mekah, di tanah haram, di Madinah, di Makkahul Mukarramah kita boleh beramal dengan kain sugi? Kenapa balik je negeri kita, negara kita tak boleh beramal balik dengan sunnah Nabi? Kenapa? Kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Ada dalam kitab, ada dalam hadis, ada dalam kitab bab kematian. Apabila orang itu tengah sakaratul maut, nyawa terumbang-ambing, roh nak keluar, semua kita semua macam tu, tuan-tuan. Sama. Yang duduk dalam majlis, yang duduk depan, yang duduk menyandar, yang tak mau datang masjid, yang datang masjid, semua sama. Tapi ada perbezaan bagi orang-orang soleh. Orang soleh lain, tuan-tuan. Orang soleh ni bila lagi dia lagi 60 hari nak mati, Allah bagi alamat, ni orang soleh. Orang soleh ni kalau dia nak mati, nak meninggal dunia, malaikat datang bagi salam. Ni orang soleh. Tuan-tuan tengok ulama-ulama, dia wafat dalam keadaan macam mana? Wafat dalam keadaan hari yang baik, wafat dalam keadaan waktu yang baik, masa yang baik. Inilah ulama. Sebab itu dalam hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Tentang belajar nahwu saraf, siapa yang ada belajar ya nahwu wadah, ada belajar bahasa Arab, dia akan tahu fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Dia akan belajar isim fa'ilnya. Sebab itu al-ulama warasatul anbiya. Anbiya itu adalah nabi dan rasul. Bila dia belajar bahasa Arab, anbiya itu dia dihimpunkan, dia dijamakkan, termasuklah ulama. Sebab itu kena menuntut ilmu. Kalau kita tak menuntut ilmu, kita bodoh. Sebab itu kena belajar. AJK masjid dah panggil dah ustaz, tuan-tuan. Kalau kita bodoh, hidup susah, tuan-tuan. Takkan kita dah sakit kat hospital, nak panggil ustaz ngajar kat hospital. Telefon lah, ustaz datang hospital lah, aku nak tanya bab semayang. Tuan-tuan ingat ustaz nak datang hospital mengajar? Dia sakit terlantar kat rumah, dah kena penyakit angin ahman, baru nak belajar bab berwuduk, baru nak belajar bab solat, baru nak belajar bab zakat, baru nak belajar bab faraid. Tak guna dah, tuan-tuan. Masa sihat ni lah, tuan-tuan. Ingat lah, tuan-tuan untung. Datang belajar duduk AJK, dah panggil penceramah. Tuan-tuan. Nak masuk syurga bukan kena bayar pun. Nak pergi konsert kena bayar. Kena bayar, tuan-tuan. Nak pergi tengok wayang kena bayar. Tuan-tuan. Nak belajar tak payah kena bayar. Bawa diri je, tuan-tuan. Lapangkan hati. Tenangkan jiwa. Yang tadi doa aku dah baca, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ni hadis ni, doa ni hadis sahih. Minta dengan Allah, ya Allah, Allahumma faqihna, ya Allah faqihkan kami, faqihna fid din, faqihkan kami dengan agama. Faqih ni lebih hebat daripada bab tentang kepahaman. Wa 'allimna, ya Allah, wa 'allimna ta'wil, ya Allah Tuhan kami, bagikan kami ilmu ta'wil, kami boleh mentakwilkan ilmu, ya Allah. Ni kelebihan doa ni, tuan-tuan. Kalau anak belajar sekolah, baca dekat kepala dia. Kalau dia lelaki, Allahumma faqihhu. Kalau dia perempuan, Allahumma faqihha. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi anak yang soleh,
Ini Nabi baca dekat kepala Sayyidina Ibnu Abbas, masa Sayyidina Ibnu Abbas umur 6 tahun. Sayyidina Ibnu Abbas umur 6 tahun dah sembahyang belakang Nabi. Umur dia 13 tahun dah jadi qadi. Tuan-tuan. Ni doa Nabi baca, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan. Masa Nabi duduk kat rumah, Nabi menitik air mata. Menitik mata. Kita menitik air mata lah. Makan ubat kuat, bini uzur, menitik air mata lah. Tuan-tuan. Bini seorang, kalau bini 2, 3, tak apa lah. Tuan-tuan. Nabi, dia menitik air mata, menangis. Datang Fatimah Zahra. Ya Rasulullah, satu pendapat mengatakan, wahai permata hatiku. Dia panggil bapak dia permata hatiku. Tuan-tuan. Kenapa engkau menangis? Engkau sakit ke? Kata Nabi, la, aku tak sakit. Tu kenapa engkau menangis? Aku menangis semasa aku dibenar ziarah di dalam neraka Allah. Aku melihat ramai wanita dalam neraka. Dalam neraka ni ramai wanita. Kalau buka dalam kitab ni, dia ada kitab Muhimmah. Tuan-tuan, bila kita cerita bab ni, orang perempuan banyak marah dekat ustaz. Dia kata, semua perempuan dalam neraka. Semua perempuan dalam neraka. Semua lelaki dalam syurga. Yang cakap ni Nabi. Tuan-tuan, Nabi yang cakap. 50 wanita dalam neraka, seorang lelaki dalam neraka. 99 penduduk, 99 hamba Allah, manusia dimasuk dalam api neraka Allah. Seorang manusia dimasuk dalam syurga Allah. Ni hadis sahih masa Nabi Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan. Itu yang Nabi ajar kita lepas sembahyang, jangan tak baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Tak baca 7 kali lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh. Seandainya namanya ada di pintu neraka, Allah padamkan namanya. Tuan-tuan, Allah padam. Lepas itu siapa banyak dosa, pernah berzina, pernah minum arak, pernah main belakang punggung, pernah buat benda-benda haram. Tuan-tuan. Kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Allah tutupkan aib dia. Sebab tu kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Perbanyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Perbanyak istighfar. Kalau nak banyak istighfar, baca sekali, seakan-akan seolah-olah dia baca 1000 kali. Macam mana amalannya? Macam mana bunyi dia? Baca penghulu istighfar. Kalau tuan-tuan baca istighfar, astaghfirullah, 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 tuan-tuan baca 3 kali, dah mengah lah. Tuan-tuan baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sekali seperti dia istighfar 1000 kali. Ni penghulu istighfar, tuan-tuan. Penghulu selawat lain, dia nama selawat kabir. Tapi aku tak cerita bab tentang tu, aku nak cerita bab tentang neraka. Lepas tu kalau belajar buat bini. Tuan-tuan ada bini ya? Ada bini tak ada? Bro, ada bini tak? Ada bini bawa ah. Rumah terbuka nampak tuan-tuan bawa. Pergi Maidin, pergi mal nampak tuan-tuan bawa. Kenduri kahwin nampak tuan-tuan bawa. Pergi masjid menuntut ilmu nampak tak bawa. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allah akan dakwa kita. Allah akan tanya kita. Allah akan tanya tuan-tuan. Kenapa bini kita tak tahu bab tentang faraid? Kenapa bini kita tak tahu tentang solat? Kenapa bini kita tak tahu tentang darah haid dan darah nifas? Kenapa bini kita tak tahu tentang puasa? Allah dakwa kita nanti di padang mahsyar. Bukan senang, tuan-tuan. Itu menuntut ilmu tu wajib. Talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu. Bukan sunat, tuan-tuan. Wajib. Menuntut ilmu tu wajib. Sampai mati. Bukan dah tua nak mati baru nak belajar, tuan-tuan. Baik, dalam kitab ni menyebutkan. Aku ambil dalam kitab ni. Orang sekarang ni semua nak dalil. Mengaji sejam nak dapat dalil apa, tuan-tuan? Nak dapat dalil kena ngaji 4 jam. Kena ngaji 5 jam. Nadah kitab depan tok guru. Aku ambil ni, aku tulis kat sini dalam kitab Muhimmah. Ni kitab kuning. Ni bukan majalah Rossi, tuan-tuan, kitab kuning. Tuan-tuan nak cari kitab ni, pergi Masjid India, cari kedai kitab ada. Tapi jawi lama. Tuan-tuan, ya. Lepas tu kalau orang panggil aku mengajar, aku tak suka mengajar Rumi, aku suka mengajar jawi. Tuan-tuan, ya.
Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai wanita dalam neraka. Kata anaknya, "Ya Rasulullah, kenapa dalam neraka? Dia murtad ke?" Kata Rasulullah, "Tak. Dia salah dua perkara. Pertama, mereka ramai di kalangan wanita-wanita dia derhaka dengan suaminya. Yang kedua, ramai wanita-wanita yang sudah bernikah, dia berpakaian tapi dia telanjang." Ini hadis sahih, tuan-tuan. Ya, bukan aku buat cerita, kita boleh rujuk dengan ulama pakai hadis. Itu yang kata Rasulullah. Mula-mula aku masuk dalam neraka, sebelum aku nak masuk dalam neraka, nak ziarah penduduk neraka, aku bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Dekat neraka ni ada malaikat yang jaga neraka. Nama dia Malaikat Malik. Malaikat Malik ni tuan-tuan, tak pernah senyum. Itu yang mana masa Nabi Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Malaikat Malik. Itu yang kata baginda bertanya dengan Malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa malaikat penjaga neraka tak senyum dengan aku?" Kata Malaikat Jibril, "Malaikat penjaga neraka ni sejak Allah jadikan dia sampai bila-bila dia tak pernah senyum." Dia tak pernah senyum. Inilah Malaikat Malik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar buat tentang nama, bagi nama anak, bagi nama cucu, kalau kita bertaruh nama anak Abdul Malik atau nama-nama yang lain, seandainya kanak-kanak ni selalu sakit, kanak-kanak ni selalu menangis, ulama kata tukarlah nama yang lain. Dia tak serasi dengan nama tu. Ni buat tentang nama. Ya, lepas tu nak bagi nama anak kena rujuk dengan ulama. Nak buat marhaban ke apa, nak cukur rambut anak, rujuk dengan ulama, bukan main tobik-tobik. Ya, tak ada tobik sana, tobik sini, marhaban tobik. Budak tengah tidur duk tobik sana, tobik sini. Cuba kepala bapak tu tobik, boleh? Dalam kitab sebut bila 7 hari disuruh cukur rambut anak. Lepas tu kena mengaji, bila mengaji kita tahu. Tak disuruh dalam kitab, tak suruh tobik-tobik, tak ada. 7 hari je kanak-kanak, 7 hari cukur rambut dia, bagi nama. Bagi nama yang baik-baik. Bagi nama-nama ulama, sebab nama ni ada bersangkutan. Bila taruh nama ulama ada bersangkutan untuk masuk dalam syurga. Ada hadis dalam hadis kursi, tuan-tuan. Jangan bagi nama yang merepek-repek, tuan-tuan. Baiklah. Itu yang kata Rasulullah, apabila aku dibenarkan masuk ziarah dalam neraka, aku melihat ada wanita-wanita yang digantung dengan rambutnya digantung dalam neraka. Digantung rambutnya kerana semasa dia hidup dia tak menjaga rambutnya, dia membuka aurat. Ditayangkan, ditunjukkan kepada lelaki yang bukan lelaki yang haram ke atas dia. Itu orang perempuan kena jaga aurat. Dalam kitab apa kata ulama, apa kata Nabi? Perempuan semuanya aurat kecuali muka dan tapak tangan. Suara pun aurat, tetapi dalam buka hukum fiqh, dia ada hukum taklifi, ada hukum wada'i, dia ada musyaqqah, dia ada rukhsah di situ. Suaranya daripada haram akan jatuh harus apabila urusan-urusan perniagaan. Akan jadi harus apabila urusan dia belajar menuntut ilmu. Akan jadi harus daripada haram jadi harus apabila ada orang bertanyakan tempat mana fulan, rumah anak si fulan, dan bertanya tentang hukum, maka daripada haram akan jatuh harus. Itu saudara perempuan. Bukan haram turut haram, yang haram mutlak ni babi je. Tuan-tuan. Tentang kenal babi kan? Ada setengah orang tak kenal, sebut babi tak tahu, khinzir tahu lah. Tak, aku mengajar satu tempat lebih ceramah, aku kalau dia pegang dengan aku. Ustaz, kenapa Ustaz bagi cakap orang tak semayang ni masuk dalam kubur Allah tukar jadi babi? Yang takut jangan cakap babi. Tu nak cakap apa? Khinzir. Bang, babi cakap Melayu, khinzir cakap Arab. Khinzir babi sama lah bro. Oh iya ke? Kita kena belajar bahasa Arab. Ya. Semayang bahasa Arab. Dia ada tafahum, dia ada tazakkul, dia ada tadabbur. Dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dia? Kepada engkau aku sembah, aku tak sembah Tuhan lain. Dan kepada engkau aku minta pertolongan. Engkau saja aku minta pertolongan. Kita minta dengan Allah. Masa baca Fatihah tu minta dengan Allah. Ya Allah, anak aku nakal. Ya Allah, aku ni malas ni sangat nak baca Quran. Ya Allah, bini aku suka melawan kat aku. Ya Allah, hidup aku susah. Mengadu dengan Allah. Allah mudahkan urusan. Lepas tu siapa jaga semayang, hidup dia senang.
Tuan-tuan tengok ulama-ulama, mana hidup ulama dia susah, ulama hidup senang. Tuan-tuan tengok mana-mana madrasah, mana-mana pondok, ulama hidup senang. Tuan-tuan pernah dengar cerita ulama hutang alung ada? Mana ada? Ulama duk loan bank, tak ada. Tuan-tuan duk loan bank tu bukan ulama. Ulama tak ada loan bank. Tuan-tuan ulama dia tak ada loan bank. Dia tahu ada unsur-unsur yang tak baik dekat bank ni ulama. Pertama, wanita-wanita yang digantung dengan rambutnya, jaga aurat orang perempuan. Jaga aurat. Kalau bab solat pula, dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Kalau orang lelaki, kalau dia semayang rambut terkeluar, dia sujud, ada keluar dia sujud, semayang tetap sah, tak batal. Kecuali kalau rambut terkeluar semua, tertutup semua dahi, maka semayang batal. Selagi ada dahi sedikit, maka semayang sah. Kita kena belajar bab solat. Allahu Akbar, semayang batal. Tak tahu rukun Fatihah, tak tahu syarat takbiratul ihram, tak tahu syarat rukuk, tak tahu syarat i'tidal, tak tahu syarat Fatihah, tak tahu syarat tahiyat, semayang sah. Tapi mardud Allah tak terima. Main kan. Itu kena belajar. Apa untung orang belajar? Dalam keampunan. Sebab itu dia jahil terbagi kepada dua. Satu jahil murakkab, satu jahil basit. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Ni jahil basit. Jahil murakkab ni dia tak tahu, belagak macam orang tahu. Ni jahil murakkab. Itu kena belajar. Tu orang dulu belajar sampai mati belajar. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati husnul khatimah. Orang tak nak mati dalam beriman, jangan tinggal menuntut ilmu. Nak mati dalam beriman. Tuan-tuan, ya. Baru ni aku semayang di Masjid Serendah. Anak aku dia mengaji seorang kat situ. Tuan-tuan, kau Ustaz Hai. Lepas semayang, Ustaz Hai ni dia baca buku kitab Fadil Amal. Dalam tu hadis tu menyebutkan, hendaklah kamu hafal Al-Quran. Hendaklah kamu beriman dengan Al-Quran. Dan jangan kamu memungkiri tentang apa isi kandungan Al-Quran. Kalau kamu mengingkari, kalau kamu tidak patuh apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran, kamu akan didakwa oleh Allah. Kamu akan dilaknat oleh kitab suci Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Al-Quran akan melaknat. Sama juga orang yang baca surah Al-Mulk. Dia baca surah Al-Mulk walaupun orang ni hidupnya jahat. Hidup dia nakal. Tapi dia setiap malam baca surah Al-Mulk. Tapi jaranglah kalau orang yang rajin baca Al-Quran dia orang jahat. Selalu kalau orang baca Quran ni dia orang soleh. Sebab Al-Quran tu dia mendidik hati. Masuk dalam kubur datang malaikat. Malaikat nak pukul lah. Datang malaikat nak pukul, datang surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, kau jangan usik jenazah ni. Kau jangan pukul jenazah ni. Aku adalah peguam dia. Aku adalah penjaga dia. Masa dia hidup, dia tak pernah tinggal baca surah Al-Mulk. Malaikat Munkar Nakir datang ke kaki, nak pukul pula. Dia datang ke kaki pula. Kau jangan usik si mati ni. Kau jangan usik jenazah ni. Aku peguam dia. Sebab itu sebelum tidur, jangan tinggal baca surah Al-Mulk. Bukan banyak pun, 30 ayat dalam 6-7 minit ya, tuan-tuan. Kita tengok TikTok 2 jam steady. Nak baca Quran susah. Lepas tu ulama bagi tahu, apa kata ulama? Siapa yang hidupnya susah, tak dapat jawapan, tak selesai masalah, ulama bagi tahu, buka Al-Quran. Baca kitab suci Al-Quran, Allah akan bagi jawapan dalam kitab suci Al-Quran. Baca Quran banyak-banyak. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Macam bulan Ramadan, kita boleh baca Quran, boleh khatam Quran. Bulan Syawal macam mana? Khatam Quran. Bulan Ramadan boleh semayang 23 rakaat. Boleh semayang bulan Ramadan, boleh semayang 11 rakaat setiap malam. Selain sunat witir, selain sunat tarawih. Kenapa bulan ni tak boleh semayang? Kenapa? Banyak makan. Ni banyak makan ni, lemang banyak ni. Sama yang dengar banyak makan, yang ceramah banyak makan. Lepas tu akhir zaman ustaz cepat mati sebab ustaz banyak makan. AJK pula bagi makan sedap. Cepat mati ya ustaz. Salah AJK ya. Lepas tu kalau bini minta makan bagi. Tapi suami wajib bagi makan sehari 2 kali ya. 2 kali. Tapi dia minta makan, bagi. Minta makan, bagi. Minta makan, bagi. Order food panda, order. Biar banyak makan, badan dia naik,
cepat mati. Orang banyak makan cepat mati. Tuan-tuan, cepat mati. Orang dulu kuat puasa. Tuan-tuan, ulama-ulama dulu, tok guru aku semua dulu kuat-kuat. Tuan-tuan, guru aku semua kuat-kuat. Tok guru kami kuat berzikir. Tuan, kuat berzikir. Itu jaga tentang rambut orang perempuan. Ya. Kalau tuan-tuan ada isteri yang masih buka aurat, hati-hati. Satu helai rambut yang ditunjuk pada lelaki yang haram masuk dalam neraka Jahannam 70 tahun. Ya. Ni Nabi bagi tahu, ulama bagi tahu, bukan aku yang cakap, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sayang isteri tuan-tuan, suruh dia tutup aurat. Macam mana dia mati dikapankan, macam mana dia mati ditutup auratnya, macam itulah masa dia hidup. Tuan-tuan, ni tak ada. Kadang masa hidup lalu depan masjid pakai seluar pendek. Yang lelakinya, yang bininya buka aurat depan masjid selama tak menghormati tentang rumah Allah. Tuan-tuan, tapi ingat, masa kamu hidup kamu tak mau tutup aurat. Kamu mati besok orang tutup aurat kamu. Tuan-tuan, ingat. Masa kamu hidup kamu tak mau berwuduk, kamu tak mau solat. Masa kamu mati orang wudukkan kamu. Orang mati orang solat kata kamu. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, di antara musuh Allah yang paling hina, di antara Allah paling benci, iaitu orang tak semayang. Orang tak semayang ni dia musuh Allah. Orang tak semayang ni lebih hina daripada iblis. Orang tak semayang. Tuan buka dalam 4 mazhab. Hanafi, Hambali. Apabila matinya orang ni tak semayang, jangan dimandikan, jangan dikapankan, jangan disembahyangkan, lemparkan dia di laut atau di sungai. Ini bagi Hanafi. Imam Syafi'i ni ada ringan sikit. Hati-hati jangan tak semayang. Bila siapa pernah tinggal semayang masa dia muda-muda dulu, wajib qada solat, wajib ganti. Kalau dia tak ganti semayang yang dia tinggal, tak kira dah semayang subuh ke zuhur ke asar, tak boleh semayang qabliyah ba'diyah, haram dia semayang. Tak boleh semayang sunat tarawih, haram semayang sunat tarawih. Tuan-tuan, nyamai. Wajib selesaikan dulu yang wajib, baru nak selesaikan yang sunat. Itu lah. Kamu juga zakat, selesaikan dulu zakat, baru nak sedekah. Kamu juga bak tolong orang, selesai dulu tolong adik-beradik, baru tolong orang lain. Adik-beradik yang susah kena tolong, baru dah tolong adik-beradik, baru tolong orang lain. Ingat. Sebab itu tuan-tuan belajar bab tentang bila meninggalnya wanita-wanita yang sudah bernikah, dia ada suami, dia meninggal, dia mati, bukan wanita, suaminya meninggal. Wanita yang sudah bernikah, suaminya meninggal, tuan-tuan buka bab hukum faraid. Bila suaminya meninggal, siapa yang kena tanggung bini dia ni? Siapa yang kena tanggung, kena jaga anak yatim ni? Siapa? Keluarga si mati. Faham? Main tu tuan-tuan. Adik-beradik suami ni tak boleh biarkan bini dia. Adik-beradik suami ni, adik-beradik si mati tak boleh biarkan anak yatim. Kalau biar berdosa, haram. Termasuklah bapak dia. Nyamai. Lepas itu kena mengaji. Lepas itu bila perempuan dia kematian suami 4 bulan 10 hari dalam iddah, dia tak boleh keluar rumah, tak boleh kerja, tak boleh kerja, tak boleh kerja, kerja haram. Dia boleh bekerja seandainya dia pegawai bank ke, dia pegawai bomba ke, dia pergi polis ke, dia cikgu ke. Bila kematian suami 4 bulan 10 hari tak boleh keluar rumah. Kalau dia kerja juga makin haram. Kata ulama, boleh dia kerja nak cari duit seandainya tak ada siapa nak bagi dia makan, seandainya tak ada siapa nak bayar bil api, bil air dia, tak ada siapa nak uruskan rumah dia, dia boleh nak bekerja. Tuan-tuan, ini hukum fiqh dia. Islam ni tak zalim, tuan-tuan. Islam ni tak zalim. Dalam masa 4 bulan 10 hari tak boleh berhias. 4 bulan 10 hari tak boleh pergi kubur. Satu pendapat mengatakan boleh pergi kubur, tapi syarat ada mahram dia. Dan dia boleh keluar ke kedai bila ada urusan-urusan keuzuran. Sakit gigi, boleh. Sakit sangat, boleh. Bukannya tak bagi keluar langsung. Ya. Rumah terbakar, dia tak keluar. Orang kata keluar, bomba kata keluar, tak boleh dalam iddah. Itu bodoh. Faham? Itu kena mengaji. Itu hukum fiqh dia tu. Dia ada taklifi, dia ada wada'i. Dia ada musyaqqah, dia ada rukhsah. Kata orang perempuan, kalau bab talak, dia tak boleh minta talak. Dia boleh minta talak apabila suami itu memudarat ke atas dia. Boleh.
Salah satunya kalau suami itu tak semayang, boleh minta cerai. Boleh. Kalau suami tak semayang, isteri boleh minta cerai. Boleh tuan-tuan, jangan main. Hati-hati tak semayang. Tak bagi nafkah, boleh minta cerai. Nafkah zahir tak bagi, boleh minta cerai. Nafkah batin tak bagi, boleh minta cerai. Badan sadu, tapi masa berjimak 2 minit KO. 2 minit KO. Badan sadu. Jangan main bro. Jangan main. Betul, nak nikah ni bukan barang mainan. Nak nikah, nak jaga anak orang. Tuan-tuan. Nak jaga anak orang. Tapi kalau tak ada sebab, tiba-tiba minta cerai, abang, ayang minta cerai. Ayang nak itu, nak ini, abang tak boleh beli. Ayang minta cerai. Sekali minta cerai, 500 tahun tak cium bau syurga. 2 kali minta cerai, 1000 tahun tak cium bau syurga. 3 kali minta cerai, 1500 tahun tak cium bau syurga. Hati-hati ya, jangan minta cerai. Tuan-tuan. Ya. Sebab itu bab talak ni, suami yang boleh jatuhkan talak bukan orang perempuan. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita ni habis semua kena cerai. Dengan imam, dengan aku sekali. Lepas tu bab talak ni, kuasanya dekat suami. Ni bab talak. Dia banyak, talak soreh, talak rujui, talak tabir, talak kinayah, talak hukum, talak bertulis. Talak bertulis dia sebut, talak bertulis tak sebut, banyak. Sebab talak, betul talak tak boleh main, sebab talak. Ya. Yang kedua, adapun wanita-wanita yang digantung dengan panyu darahnya, buah dada. Panyu darah. Kalau buat air susu, sekejap lagi aku terang. Ya. Adapun wanita-wanita yang digantung dengan panyu darahnya, air susu cakap kampung tetek tuan-tuan. Ya. Kerana ia menyusukan anak orang lain tanpa izin suaminya. Apa itu nak bagi air susu, wajib minta izin dengan suami. Aku suka bunyi ni, tuan-tuan. Kalau bunyi ting 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 masuk waktu aku tak suka. Ini aku suka. Sebab dulu Masjid Surah ada benda ni kat luar. Masa waktu dum dum dum. Ya. Apa makna dia? Masjid kosong. Dum, masjid kosong. Dum, masjid kosong. Dung dung dung, masjid kosong, masjid kosong, masjid kosong. Oh, tu makna dia. Bukan sebarang-barangnya bunyi dah. Kalau kat kampung kami pula, dekat kampung aku kat Perak, kalau orang meninggal, ketuk ni dung 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 dung. Masa tahun 70-an dekat kampung aku tu, kalau lagi seminggu orang nak mati, keranda tu bergerak. Bergerak. Tu lagi seminggu orang nak mati. Ya. Hati-hatilah bro. Tak tahu malam ni ada yang mati. Ya. Lagi satu AJK, aku nak ingatkan AJK. AJK kalau boleh jangan makan dengan aku. Dah 2-3 tempat AJK yang makan dengan aku balik rumah sampai 2 mati AJK. Tuan, kalau boleh jangan AJK, kalau boleh jangan makan dengan aku. Ya. Tak tahu, aku pun tak tahu sebab apa. Ya. Di Shah Alam, di Tanjung Alim, ya. Di Perak. Tuan-tuan, aku balik dah seminggu, telefon ustaz, AJK yang makan dengan ustaz tu meninggal dah ustaz. Kalau boleh jangan makan dengan aku AJK. Ya. Mati pasti mati. Tuan-tuan, mati ni dia tidur tidur bang. Ni mati ni macam semayang, tanam macam semayang, kiam. Kalau orang soleh, orang yang beriman, jasadnya tanah tak usik. Dalam kubur macam-macam binatang ada. Dekat dunia macam-macam binatang kita pernah tengok, tapi dalam kubur binatang yang kita tak pernah jumpa, kita jumpa. Betul, kita buka dalam kitab jenazah, ya. Betul, orang yang nak mandikan jenazah ni dia kena mengaji bab kitab jenazah. Betul, orang mati ni, nanti kita mati, ada orang mati aksiden, mati dekat rumah, mati kat hospital. Dia sebenarnya dia tak tahu dia mati. Nanti kita semua itu, kita tak tahu kita mati. Kita ingat kita mimpi. Kita jatuh motor, orang ni mati, betul balik rumah, orang mandikan dia, orang kapankan dia, orang ramai-ramai datang, semayang jenazah, anak isteri menangis, orang iring dia ke tanah kubur, dia ingat mimpi. Orang dah masuk dalam liang lahat, Allah masukkan roh ke dalam tubuh dia balik. Kita dah pegang kain
Kenapa ni kain ni putih? Dia pegang atas, kenapa ni tanah? Kenapa ni tanah? Kenapa ni tanah? Kenapa ni gelap? Baru dia tahu, dia mati. Itulah mati. Itu orang soleh. Dia masuk dalam kubur, dia seperti pemuda Ashabul Kahfi. Tuan baca surah Al-Kahfi. Seperti pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidurkan dia 300 tahun. Allah tidurkan dia 300 tahun, tubuhnya tak rosak. Itu jenazah yang masuk dalam kubur ada 4 golongan. Tuan-tuan nak tahu 4 golongan? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu, jawablah. Tuan-tuan jangan risau. Yang dapat pembayaran aku je. Tuan-tuan ingat aku minta duit. Aku tak minta duit. Sekarang ni nak jemput penceramah susah. Nak jemput kena bayar. Aku baru balik ceramah pada Perak. Makan dengan AJK. Aku cerita ni tak merompat. Aku tak sebut nama ustaz. Aku tak sebut siapa. Ustaz, kami sekarang nak jemput penceramah susah. Kenapa? Nak jemput penceramah kena bayar mahal. Tak ada 6,000 tak boleh panggil. Tak ada 7,000 tak boleh panggil. Satu hari dia panggil penceramah. Panggil penceramah. Selalu jemput dengan kereta elok. Kereta Belfire. Kereta Estima. Kebetulan kereta tu anak dia pakai. Jemputlah penceramah ni naik kereta Potong Saga, kereta kebal tu. Jemput penceramah ke airport. Penceramah. Jemput ke airport. Sampai ke airport. Penceramah ni tak cakap apa. Diam menang itu. Diam. Ustaz, daripada mana? Ya, tak bercakap. Sebab naik Potong Saga kereta kebal. Janji naik Belfire. Ni lah Ustaz Diman. Hati-hati dunia nak kiamat. Ustaz, nasi nak bungkus ke makan kedai? Bungkus. Daripada airport sampai ke hotel, cakap tu je. Bungkus. Itu je. Dunia akhir zaman. Memang ada hadis. Ulama ada dua. Satu ulama akhirat, satu ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang jahat. Tapi aku tak cerita bab tu, tuan-tuan, ya. Baiklah, 4 golongan jenazah masuk dalam kubur ni. Dia ada 4 golongan. Aku nak cerita dalam ni, sebelum nak cerita ni tuan-tuan, makan masa. Sekarang dah setengah jam. Pembayaran 1 jam tuan-tuan. Satu jenazah, dia mati, dia selamat dan kubur. Dekat padang mahsyar pun selamat. Ni jenazah ni. Nanti tengok tuan-tuan muhasabah. Adakah kita golongan? Jenazah ni dalam kubur selamat daripada masa ada hidup, dia suka berzikir, suka bertasbih. Kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdi, rajin yang baca Quran, lidah baik, dengan suami cakap baik-baik, suami pula dengan bini cakap baik-baik, dengan jiran cakap baik, dengan orang tak bergaduh, jumpa orang bagi salam, hidup dia orang soleh. Mati pula dalam keadaan yang soleh, dalam kubur selamat. Selamat dalam kubur. Di padang mahsyar pun selamat. Ni jenazah yang pertama. Tu tanah kubur, tuan-tuan. Oh. Nanti tempat kita kat situ lah. Orang tinggal kita kat situ. Masa kita hidup, kita hebat, pakai tas. Cakap orang, how are you? Fine. Sat rokok. Dalam kubur tak ada rokok, bro. Dalam kubur tak ada line TikTok. Tak ada cerita kat orang, tak ada ngadu kat orang. Dalam kubur tak boleh buat konten. Tak boleh. Akhir zaman ni, TikTok ni, memang asal hukum dia harus. Dia banyak, boleh jatuh haram lah. Duk naik kapal TLDM, duk bawa benda haram lah. Ni anak orang Islam. Orang perempuan, bukan orang lelaki, orang perempuan. Nabi cakap dah, bila akhir zaman, Allah akan angkat sifat malu kepada wanita. Dia tak malu dah, tuan-tuan. Anak orang Islam, bukan anak orang bukan Islam, tuan-tuan. Ni akhir zaman. Puncanya apa? Jauh dengan ulama. Puncanya apa? Tak mau ikut ulama. Itulah punca dia, tuan-tuan. Yang kedua, jenazah masuk dalam kubur. Masa dia hidup, dia jahat.
Masa dia hidup, dia tak semayang. Masa dia hidup, rumah duduk dekat masjid. Rumah mencakar langit. Muazzin melaungkan azan. Dia tak datang masjid. Tak datang masjid. Orang puasa, dia tak puasa. Dia buka aurat, main judi, main tutu, berzina, buat benda haram. Minum arak, minum daun ketum. Duk bantai gam. Tapi dalam kubur dia selamat. Malaikat tak azab dia. Malaikat munkar nakir tak pukul dia. Siapa dia? Orang mati hari Jumaat, siang atau malam. Minta lah mati hari Jumaat bro. Minta lah. Minta lah. Jumaat depan mati. Padam ke? Selamat dalam kubur pun tak. Selamat. Malaikat tak usik dia sebab dia mati hari yang mulia. Tapi walaupun selamat dalam kubur, orang ni mati belum sempat bertaubat kepada Allah, padang mahsyar tak selamat. Tak selamat padang mahsyar. Tak selamat. Yang ketiga, orang ni masih hidup jahat. Dengan bini pukul, dengan bini maki bini, nafkah tak bagi. Ya. Hidup abaikan bini, bini minta itu tak nak beli. Beli exhaust motor ni. Exhaust motor mahal bro. Exhaust motor tu motor-motor besar tu ingat murah. Satu exhaust sebelah ya, kalau motor Arwan sebelah 3,500 macam main. Dua belah dekat 7,000. Itu belum lagi exhaust project, itu baru exhaust Akra. Tentang yang tentang aku tak tahu pasal motor, silap orang lah. Tu buat motor, belum lagi benda-benda lain. Sanggup beli pancing mahal-mahal. Tapi bini minta, kita sayang duit nak bagi bini. Tuan-tuan kena ingat, bini kita tu tidur dengan kita. Bini kita tu kejut kita semayang. Bini kita tu uruskan anak kita. Bini kita orang yang paling dekat dengan kita. Betul dengan bini, jangan ada rahsia-rahsia. Sama juga tentang telefon, jangan ada kod-kod telefon dengan bini. Sama juga isteri, isteri dengan suami jangan rahsia-rahsia. Suami tanya pergi mana? Ayang nak pergi mana? Ayang nak pergi ke Demeh. Boleh bang? Pergi ya. Suami tanya, jawab dengan jujur, jangan tak jawab. Jangan simpan rahsia dengan suami. Tuan-tuan. Jenazah yang ketiga, masa dia hidup tak semayang, dia buat benda-benda haram, dia mati, tak selamat dalam kubur, tak selamat. Dalam kubur tak selamat, negeri akhirat pun tak selamat. Ada satu lagi jenazah, dia mati masa dia hidup, tak semayang, masa hidup tak puasa, masa hidup buat benda haram. Tapi syarat jangan kafir. Jangan kafir tuan. Ya. Kafir ni biar. Betul bila ada iman sebesar zarah orang ni, walaupun dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Jahannam, orang ni akan tetap masuk dalam syurga Allah. Walaupun iman sebesar zarah, sebesar debu. Jangan kafir. Nak kafir senang. Kafir senang. Kafir macam ni. Bila ada duit, dia senang hati. Bila tak ada duit, dia susah hati. Dia bertuhankan duit. Maka kafir. Ya. Ya. Dia akidahnya lagi senang. Sikit tergelincir, kafir. Itu yang Nabi beritahu. Subuh-subuh umat berislam bila dia semayang mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti sebelum zuhur ada umatku kafir balik. Sebab dia Tuhan dia banyak. Kalimah syahadah ni setakat sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak sempurna lagi. Dia ada nafi, dia ada isbat, dia ada jazam, dia ada tasdik kat situ. Sebenarnya yakin Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Itu orang yang arif billah, minallah, ilallah, semua daripada Allah. Ni orang yang arif billah. Baiklah, jenazah yang satu lagi ni masih hidup buat benda haram, mati belum sempat bertaubat kepada Allah, dalam kubur tak selamat, tak selamat. Tapi dia padang mahsyar dia selamat. Sebab ada dalam hadis kata baginda 7 ke 9 golongan di negeri akhirat mereka mendapat syafaat itu. Itulah bab jenazah. 4 jenazah yang masuk dalam liang lahat
Ada yang dia selamat, ada yang tak selamat. Ada yang selamat dalam kubur, di padang mahsyar tak selamat. Ada yang tak selamat dalam kubur, padang mahsyar tak selamat. Ada dalam kubur tak selamat, padang mahsyar selamat. Ni jenazah dalam kubur. Baiklah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan risau, sikit lagi aku berhenti. Sebab orang sini mengajar baru seorang je batuk. Aku kalau banyak batuk tu, aku berhenti lah, tuan-tuan, ya. Aku dah ceramah 13 tahun, tuan-tuan. 13 tahun, ya. Macam-macam aku jumpa orang, tuan-tuan, ya. Sama kat jin. Tu tadi orang telefon aku, ada akak telefon aku, "Ustaz, saya nak tanya ustaz boleh tak? Ada adik-beradik saya beritahu, dia suruh saya berubat dengan ustaz ni pakai jin." Sebab ustaz tu kata, orang ni kata, jangan berubat dengan ustaz-ustaz yang pakai Quran ni, lambat. Pakai jin cepat. Ni macam akhir zaman ni tuan-tuan, nak dapat title ustaz senang ah. Senang ah. Buat TikTok sikit, ceramah sikit seminit, orang panggil ustaz dah. Tuan ingat senang dapat panggilan ustaz ni senang. Zaman dulu, orang nak dapat panggilan ustaz, orang ni kena mengaji. Kena belajar, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan kalau panggil penceramah, tuan-tuan kena mengaji. Siapa tuan-tuan mengaji dengan seorang guru, tuan-tuan kena tahu tentang salah silah lah. Nama siapa, mengaji mana, anak siapa, siapa guru dia. Faham ya? Tahu. Akhir zaman ni hati-hati lah, tuan-tuan. Ya. Macam aku, tuan-tuan tak kenal bapak aku, almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali Miaji Rasulullah. Tuan-tuan. Ya. Bapak aku orang alim lah. Macam aku orang biasa je, aku tukar masa rumput kat madrasah. Dah tuan-tuan panggil ceramah, aku ceramah. Aku kan pandai pun, tukar masa rumput ya. Tuan-tuan. Ya. Masa rumput aku expert, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, wanita-wanita yang digantung dengan tadi tu. Wanita-wanita yang digantung, wanita-wanita yang digantung dengan payudaranya kerana ia menyusukan anak orang lain. Lepas tu air susu bini, suami punya. Suami minta, bini haram tak bagi. Dia kena bagi. Yang abang nak wajib bagi. Ya. Boleh tak suami minum air susu bini? Bro, boleh tak? Jawab macam tak pernah minum pula ya. Boleh. Apa yang halal kanak-kanak makan, maka halal lah bapak itu minum, dan bapak itu makan, dan mak itu makan, dan mak itu minum, maka halal. Ya. Tapi kalau boleh tak payah minum tak sedap. Ya. Mana ustaz tahu? Orang bagi tahu. Tu berair susu. Ya. Berair susu. Lepas itu tuan-tuan kalau nak ambil anak angkat, nak buat anak kandung, ya, nak buat adik-beradik kandung, kena buka dalam kitab Syarul Muhadzab, iaitu kena 5 kali kenyang. 5 kali kenyang baru boleh jadi anak susuan. Kalau tak buat anak susuan 5 kali kenyang, pendapat yang pertama kata 3 kali kenyang, tapi yang paling kuat 5 kali kenyang. Masuk kenyang tu dia minum, dia tidur. Macam bapak dapat terus tidur. Kenyang. 5 kali baru jadi anak susuan. Bila jadi anak susuan, senang tentang auratnya, senang tentang wuduknya, tuan-tuan. Anak susuan. Betul nak ambil anak angkat. Lepas tu kami di madrasah, ada anak luar nikah yang orang hantar di madrasah, kami nak buat anak susuan, kami menyusulkanlah dengan adik-beradik, tuan-tuan. Tu ada 5-6 orang. Kami buat anak susuan, tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan, lagi 2-3 minit bagi peluang orang lambat datang ni, ya. Busuk punya orang. Tuan-tuan, kalau buat sembahyang Jumaat ni ada hadis, ya. Imam sembahyang Jumaat, kita sembahyang Jumaat dengan imam. Imam khusyuk, kita tak khusyuk. Allah terima sembahyang kita. Sembahyang Jumaat, imam tak khusyuk, makmum khusyuk, Allah terima sembahyang kita. Sembahyang jemaah, satu masjid tak khusyuk, dengan imam, dengan makmum, dengan penceramah tak khusyuk, Allah terima sembahyang kita. Kenapa? Al-jama'atul rahmah. Orang yang di dalam berjamaah, dia dalam rahmat Allah. Ini kelebihan sembahyang jemaah. Tuan-tuan. Tu Nabi suka umatnya sembahyang jemaah. Tuan-tuan. Datang sembahyang jemaah, tuan-tuan, ya. Orang lelaki yang wajib sembahyang jemaah, orang perempuan tak wajib.
Tuan-tuan, orang perempuan tak wajib. Dia wajib untuk ilmu kan. Tuan-tuan, orang perempuan tak wajib. Ya. Paling kurang 2 orang. Kita buka dalam kitab Furu'il Masail, bab tentang jin. Ada lama. Korea itu, pada satu waktu, Korea itu tidak ada yang datang sembahyang jemaah. Sebab dalam hadis sebut, dalam kitab fiqh sebut, paling kurang 2 orang sembahyang jemaah. Kalau paling kurang 2 orang sembahyang jemaah, maka lepas fardu kifayah satu waktu. Jika di Korea itu, jin dia menyerupai manusia. Datanglah 2 jin menyerupai manusia, dia sembahyang jemaah. Maka orang kampung tak tengah. Maka lepaslah fardu kifayah kampung itu, sebab jin sudah menyerupai manusia, dia menunaikan sembahyang berjemaah satu waktu. Ni bab jin, tuan-tuan. Ya. Jin ni kalau kat rumah dia suka duduk kat mana? Dia suka duduk bawah tangga, dia suka duduk kat tiang-tiang. Bukan orang duduk kat tiang ni jin, tuan-tuan, bukan. Jangan salah faham, ya. Dia suka duduk dekat store. Dia suka duduk kat bilik yang lama-lama. Betul tuan-tuan, kalau pergi musafir balik kampung all station ke apa, bilik tidur tuan-tuan tu, kalau katil kibas, kalau cadar tukar, ulama kata tempat dia tidur. Tuan-tuan, malam-malam jin masuk rumah. Tak kira kau AJK masjid, jin tak heran. Tuan-tuan, jin tak heran, tuan-tuan. Kau ustaz pun jin tak heran. Paling jin takut orang soleh, dia takut. Dia akan masuk rumah kita, dia cari makan. Malam-malam dia cari makan. Malam-malam dia cari makan. Dekat mana? Dekat tong sampah. Itu makanan dia. Kalau jin Islam, dia makan tulang yang halal. Jin kafir, dia makan tulang-tulang yang haram. Termasuklah jin kafir ni, dia makan darah-darah wanita. Apabila dia dalam keuzuran, dia pakai tuala wanita. Ulama bagi tahu tuala wanita tu, darah dia tu basuh dulu. Dah basuh baru buang tong sampah. Kalau tak dibasuh, maka jin jilat darah. Tuan-tuan, itu makanan-makanan jin, tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Lepas aku berhenti. Bab panyudara, ya. Yang ketiga, ada pun wanita-wanita yang digantung dengan lidahnya kerana semasa dia hidup, dia sudah bernikah, dia ada suami. Dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Suami dia kata, yang abang ingat abang nak minum kopi jantan malam ni. Ada kat dapur dalam mandi buat senari ya, mengada betul. Kecil hati suami, ya. Ting datang masjid muka monyok. Kat rumah kena marah, ya. Kena marah ni tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang kena marah, ustaz pun kena marah juga. AJK pun kena marah juga, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan belajar tasawuf. Ujian yang paling kuat di dalam rumah tangga, Allah uji dengan isteri kita. Allah uji dengan anak kita. Itulah ujian yang paling kuat. Itulah ujian yang pertama. Sebab kita nak masuk syurga, kita kena ada periksa. Kalau ujian dekat dunia kita tak lulus, periksa yang Allah uji kita, kita tak lulus, macam mana kita nak masuk syurga? Tuan-tuan, siapa yang polis, dia nak jadi polis, dia kena kursus, dia kena temu duga. Nak jadi askar, kena masuk hutan, menyelam dalam laut. Nak jadi bomba, kena tempuh api. Nak jadi cikgu, kena temu duga, kena kursus. Nak jadi doktor, kena keluar negara. Kita kena ujian, kita kena uji, kena kursus, kena temu duga. Macam tu juga kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga kita kena uji, kita kena kursus, kena ada ujian. Kalau kita lulus ujian dekat dunia, kita boleh masuk dalam syurga Allah. Ini bini marah pun tak tahan, biar dia marah, tuan-tuan. Dia marah, apa macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak zikir dah, ya. Tak susah pun, tuan. Baik sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan hamba yang sabar. Tuan. Banyak zikir. Zikir nenang jiwa. Tenang jiwa. Bukan aku bohong, tak tahu, banyak zikir. Ya. Kadang kat rumah anak uji kita, tuan. Duduk relax tengah handphone. Kadang kat pejabat tak ada masa tengah handphone. Anak ambil botol susu baling, pong. Aduh, jangan marah anak. Sebut alhamdulillah. Allah nak uji dia, nak uji anak. Bila kita lulus ujian dunia, kita senang masuk syurga.
Sebab dalam syurga yang tunggu kita bidadari. Bidadari syurga ni tuan-tuan, dia panggil kita pun tuan. Bidadari syurga tidak bertahi. Bidadari syurga tidak cakap yang kesat-kesat. Bidadari syurga menggoda-goda suaminya. Bidadari syurga. Walaupun bidadari dunia, walaupun isteri dekat dunia, kita goda dia tak dapat-dapat, tuan-tuan jangan risau. Kan kita goda bini kan, buat kuat dah makan. Duk goda bini. Minta dengan bini, ya mana? Mana kubang? Tolong. Minta bini nak berjimak sambil merengek-rengek. Tolong. Tak tahan. Orang nak telefon kat aku. Ustaz. Ingat tu, isteri kalau tak bagi suami bersama berjimak, neraka tempat dia. Hati-hati, jangan sampai suami tu nak bersama, nak berjimak, isteri tu tak bagi. Hati-hati. Kenapa? Bimbang suami itu akan jatuh zina dekat luar. Sebab itu syaitan, tuan-tuan. Lepas ni aku tutup. Syaitan lepas dah. Tempat dia mana? Tengah laut. Syaitan ni, iblis kepala dia. Iblis ekor Tuan-tuan jangan cakap iblis banyak. Kak Tasik Puteri sekor, Batangkali sekor, Kak Perak sekor, Putrajaya sekor. Iblis sekor Syaitan banyak. Iblis ni setiap hari dia meeting, dia mesyuarat dengan kuncu-kuncunya syaitan. Dia hantar setiap pejabat, dia hantar setiap penjuru hutan, dia hantar setiap kilang, dia hantar setiap rumah, dia hantar di mana jalan raya, dia hantar di pekan, semua dia hantar. Semua dia hantar. Yang paling iblis suka apa dia? Paling dia suka suami isteri cerai berai. Itu paling dia suka. Itu paling dia suka. Suami isteri cerai berai. Tuan-tuan sebab hati-hati buat cerai berai. Iblis ni jahat. Syaitan ni jahat. Itu tuan-tuan jangan lupa baca macam imam baca tadi tu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Siapa baca ayat ni 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas subuh, selamat daripada godaan syaitan. Selamat daripada balak dan wabak. Satu lagi wirid, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa baca ayat ni masuk dalam hutan, pergi mancing kena ketik lipan, kena patuk ular sawa, kena patuk ular tedung, berdarah, bisa tak masuk. Ini bukan tipu, hadis sahih pada zaman Nabi. Aku sendiri pun pernah, masa umur aku 12 tahun, aku tak pernah tinggal wirid ni. Aku ngaji di pondok, baring di pondok, kena lipan, berdarah kaki aku tu, kena ketik lipan, tapi bisa tak masuk. Baru aku teringat hadis ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat amalan harian, tuan-tuan ya. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Sampai 3 ya, tuan-tuan ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan, baiklah sebelum tutup, siapa dah habis Kasri Kijang, tuan-tuan boleh ambil. Sebab apa? Baru ni di Johor ada seorang hamba Allah, rumah dia ni duit selalu hilang. Duit selalu hilang. Ustaz, macam mana nak buat? Abang masuk dalam air, masuk garam setengah sudu, abang spray dalam rumah, spray tempat mana simpan duit, dan abang tulis dekat mana tempat letak duit, tulis Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sayyidina Umar ni di antara yang jin takut, syaitan takut. Sebab dalam hadis sebut jin syaitan ni tak boleh bertambung dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lalu lorong tu, jin tak lalu. Bukan Haji Umar, Sayyidina Umar. Jin tak lalu. Ya, ulama bagi tahu, guru hukum bagi tahu, macam tu cara dia. Dan taruhlah dekat mana tempat kita simpan harta, insya-Allah tak hilang. Kalau hilang juga, itu jin Jawa yang ambil. Ya. Oranglah yang ambil tu, tuan-tuan ya. Satu lagi, tuan-tuan. Ni banyak kesekian ni banyak kelebihan, tuan-tuan. Ini ada hadis. Dia ada hadis. Tapi hati-hati, kalau media sosial hati-hati, banyak barang tiruan. Sebab itu kami tak ada hantar. Kami tak letak kat kedai-kedai. Kami tak mahu nanti orang tipu. Bila tipu, berdosa, tuan-tuan. Nama di Batangkali ada satu kedai ada 2-3 orang kena rasuk. Tengah masak tu bersilat, baling kuali, baling periuk. Kebetulan aku makan, Ustaz tolong apa ni tu, Ustaz tengok tu. Kita ikhtiar, tuan-tuan. Aku ambil Kasri Kijang, aku taruh dalam baldi, aku tuang satu tol, potong 5 nipis, 7 5 nipis, taruh garam atau sudu, kaca aku spray, aku rencih kat dalam bilik. Alhamdulillah sampai sekarang elok, tuan-tuan. Makan itu peri manjang, tuan.
Ya. Satu lagi buat mata ruqyah air Zam-Zam. Ada orang ustaz letak kedai, tapi takkan letak kedai. Ini tuan-tuan tanya doktor, ubat mata yang hospital tu, kalau siapa amal boleh merosakkan otak. Ni bukan aku bohong. Tuan-tuan tanya, siapa kalau ada doktor malam ni, tuan-tuan tanya. Ubat mata hospital tu, kalau tuan-tuan amalkan titik sama juga ilmu, amalkan titik, dia akan merosakkan sel-sel otak, sel-sel ni dalam ni kepala. Sebab baru ni aku pergi di Pulau Pinang, orang ni sendiri cerita dia kerja hospital. Ustaz, dan ini bukan asid, ini air Zam-Zam. Tu ceramah di Pulau Pinang, ada abang ni, ustaz saya nak order lagi 4. Bini saya dia nak kena operate. Tapi alhamdulillah saya amalkan ubat mata ruqyah air Zam-Zam ni, dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Alhamdulillah doktor kata tak payah operate. Tuan-tuan, nampak kelebihan air Zam-Zam, sebab Nabi cakap dah air Zam-Zam adalah ubat, dan kami dah masuk surah Al-Fatihah dalam ni 1000 kali. Tapi bila tuan-tuan titik, dia pedih. Pedih tu apa? Dia ubat mata tuan-tuan. Dia ubat. Ini kelebihan. Ada kat luar. Kalau tuan-tuan pergi Bandar Awang, jalan dengan bini tuan-tuan, pergi pasar pagi ke pergi mall, pergi Ion, jalan dengan bini tuan-tuan, tak asyik nampak bini orang titik. Tuan-tuan tak nampak bini orang, tuan-tuan nampak bini tuan-tuan ada kat luar, boleh ambil seorang satu. Boleh ambil kasuri kejang seorang satu. Ini bukan meniaga tuan-tuan. Ya, ini untuk menolong umat Islam. Tuan-tuan ambil. Yang tak ambil. Ini minyak Habatus Sauda. Nabi cakap dah, masa Covid dulu, benda ni laris di pasaran. Jangan makan tunggu Covid, jangan makan tunggu sakit. Makan sakit tak sakit makan. Nabi cakap dah, minyak Habatus Sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Makan. Aku dulu sakit lutut, tuan-tuan, sakit lutut. Duduk kat masjid ceramah sejam setengah, duduk dalam kereta 4 jam, 3 jam duduk dalam kereta, sakit lutut. Amal ni tuan-tuan. Amal ni. Luaran sakit, titik sapu. Dalaman sakit, makan. Kalau tak tahan minyak dia, titik dalam air, kacau minum. Anak lelah, titik dalam susu, 2-3 titik, goncang, bagi dia minum. Ada kat luar. Tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan ambil, jangan tak ambil. Bulan Syawal ni, ambil. Tapi dah ambil, bayar. Untuk cari dana sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada mu'allaf. Tuan-tuan, ada anak luar nikah, ada ibu tunggal, Cina, mu'allaf. Umur 40 lebih. Tuan-tuan, mata tak nampak sangat. Kalau tuan-tuan nak, aku boleh recommend. Tuan-tuan. Tapi dia tak nampak. Nanti pegang tuan-tuan tak jumpa lah. Tuan-tuan. Anak 3 orang, jaga anak yatim 3 orang. Tuan-tuan. Ya. Ni jual-jual ni, bukan nak meniaga pun tak. Tukar barang. Tuan-tuan ambil barang, tuan-tuan ambil barang, tuan-tuan bagi aku duit. Nak saldo sekolah, nak bayar bil api, air masjid, bil surah, tuan-tuan. Ya, masjid, nak beli kitab dia, yang dia ceramah tuan-tuan bagi tu untuk aku. Tuan-tuan. Minyak, makan, tol tu, katri, tinggal sikit, bini pau, habis ha. Yang ini untuk madrasah ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Seandainya tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, aku minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat nak ngata siapa, tak ada niat nak mengumpat siapa. Kita cerita semua dalam kitab. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.